Bismillahirrahmanirrahim. Is there anyone here already? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar ke semua? Minta maaf lah, hari ni dekat satu jam juga kita ada isu teknikal berkenaan dengan apa kita punya kita punya live hari ini. InsyaAllah kita tengah tunggu seorang lagi masuk. Okey. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya dapat juga kita bersiaran. Anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih Brother Muhammad Roger jemput saya live bersama-sama di page Inspirasi Mu'alaf pada petang ini. Sekali lagi saya ingin memohon ampun dan maaf atas segala masalah teknikal yang terpaksa kami hadapi hari ini. Kita pun tak menyangka semalam bila kita test everything is okay. Tapi hari ini bila kita nak buat secara live, dia tak boleh pula. Suara Brother Roger yang paling orang tak dengar. Orang nak dengar suara dia yang tak timbul tadi yang saya dapat. Jadi kita mulakan sekali lagi. Kita bersama lagi dalam sembang bicara lockdown 3.0 siri yang kedua. Pada siri yang pertama hari itu, kalau tak silap saya, kita dah kita dah berbicara tentang Islam itu indah. Betul tak, brother? Islam itu indah, yang mana brother sendiri dan Ustaz Ali telah mengulas tentang keindahan Islam, bagaimana cara nak berdakwah kepada non-Muslim, apakah psikologi mereka non-Muslim memandang Islam ni pada ketika itu, dan apa yang sepatutnya kita buatlah. Okey. Hari ini kita akan bersama dalam topik yang kedua, iaitu setelah Islam, langkah seterusnya. Jadi pada petang ni tanpa kita buang masa sebab kita dah lewat dah lebih daripada 3 jam, lebih daripada sejam lebih kita lewat. Moga yang tadi yang menonton akan sama-sama dengan kita. Mana yang bersama-sama dengan kita tadi minta kembali bersama kita ya pada petang ni. Jangan lupa terus tonton. Kita masih lagi ada bersama dengan anda. Kita tak pergi mana-mana. Jadi pada petang ini kita akan mengulas tentang selepas syahadah, apa langkah yang seterusnya. Okey brother, tanpa membuang masa kita terus pergi kepada soalan yang pertama. Boleh ke? Boleh, insyaAllah. Boleh dengar saya? Boleh dengar? Boleh. Okey, soalan kita yang pertama. Biasanya apabila brother dah syahadahkan mereka, pada pendapat saudara brother sendiri, pada amatan brother bila melihat mereka berjumpa dengan mereka, apakah yang selalu difikirkan oleh mereka saudara baru ni selepas disyahadahkan? Silakan brother. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur pada Allah. Hari ini masalah teknikal yang sentiasa kita hadapi, dan ini bukan kali pertama. Mungkin isu dia kita mungkin FB sangat merajuk dengan kita lah kot. Ya, mungkin itu isunya. Tapi apapun, alhamdulillah dengan izin Allah, setiap dugaan, setiap ujian, setiap musibah pasti ada hikmahnya. Allah tentukan hari ini untuk live sekarang ini. Dan alhamdulillah. Okey, soalan pertama dia, okey, kita hari itu dah cerita pasal seseorang itu memeluk agama Islam, dan tim-tim mereka yang kita dah buat dakwah dah. Kita dah settle dah dakwah tu.
daripada hak daripada mereka memeluk agama Islam, psychological mereka dan pemikiran mereka dan sekarangnya. Apakah soalan pertama hari ini? Alhamdulillah. So apa jadi selepas itu? Mereka memeluk agama Islam dan what happen next? Itu persoalan dia. Adakah tugas kita berakhir selepas mereka memeluk agama Islam? Tidak. Inilah tugas kita yang akan bermula lagi lebih banyak. Ya, seperti juga setiap orang yang membawa seorang memeluk agama Islam seolah-olah ataupun dalam hadis atau yang diberitahu yang seolah-olah mereka membina satu masjid di syurga. Ya, itu yang diberitahu dan maksudnya masjid itu tak boleh kosong, betul tak? Ya, masjid itu pastinya kena ada orang, kena ada ilmu, kena ada dan sebagainya. Begitu juga seseorang memeluk agama Islam, kita tak boleh membiarkan yang pertama apa saya sendiri akan buat atau tim-tim kita akan buat lepas kita dah ucapkan 2 kalimah syahadah. Dan kita kena faham, bukan saja kalau kita mendapat, tuan-tuan dan puan-puan, bila kita mendapat tahu seseorang itu memeluk agama Islam, jangan kita tunggu. Ya, jangan kita tunggu. Kesilapan kita kebanyakannya, okey, saya ni tak berpengalaman. Saya tak tahu tentang bagaimana untuk membawa seseorang itu memeluk agama Islam. Yang penting, anda kena tahu yang menonton hari ini, terus bantu syahadakan dia. Bantu syahadakan dia sebab kita tak tahu besok harinya atau malam itu atau hari yang seterusnya dia keluar daripada tempat tu, mungkin Allah tarik nyawa dia dan dia bukan Islam. So yang penting kita cuba call siapa-siapa, call ya, kalau boleh kita selalu yang kita ada, kalau kawan kita ada kat sana yang call kita suruh dia terus syahadakan dia, ya, syahadakan dia supaya dia tahu yang Allah akan terima dia. Dan on the spot dia akan ialah seorang Islam selepas dia mengucap 2 kalimah syahadah, ya. So ada di kalangan di luar negara dan sebagainya, mereka buat video saja, video call, dan sekarang ni kita dah praktis video call sebab lockdown dan sebagainya, kita membantu mereka. So what happen next? Yang penting kita kena register dia sebab di Malaysia ni, ya, tuan-tuan dan puan-puan kena faham, kita kena register dia supaya, sebab dulu, zaman-zaman dulu memang tak ada pun register dan sebagainya. Tapi zaman ni kita kena register. Untuk dia, untuk proses-proses sebagai contoh pembelajaran dia, kalau apa-apa jadi kat dia, bagaimana kita nak tanam, bagaimana kita nak menguruskan pengemumian mereka dan sebagainya. Ya, so ini proses dia. Kena register mereka. So lepas dia dah mengucap 2 kalimah syahadah, subhanallah. Kita peluk dia kalau boleh. Lockdown ni kita tak boleh peluk, okay? Kita peluk dia, kita welcome them to Islam. Yang penting kita betul-betul dengan betul-betul. Kadang-kadang bila saya bantu sahabat kita untuk mengucap 2 kalimah syahadah, saya sendiri terasa sampai boleh menitis air mata. Ya, sebab kita membawa sahabat kita ni ke jalan kebenaran, So apa jadi selepas itu? Ya, apa pemikiran mereka selepas mereka mengucap? Di kalangan mereka, ada di kalangan mereka yang bila mereka dapat hidayah ni, mereka macam seolah-olah, sebab hidayah tu ialah rahsia Allah. Kita kena faham, hidayah tu rahsia Allah. Bila dia terima hidayah, mungkin at that moment, at that second, mungkin at that moment dia pun tidak tahu yang mungkin sebab ini adalah rahsia Allah. Bila dia terima hidayah, mungkin at the moment tu dia tak tahu, dia dah blur dah. Dia tak tahu apa nak buat dan sebagainya. Ini yang berlaku dalam pemikiran mereka. Dan ada banyak persoalan. Kalau hari ini saya dah memeluk agama Islam, bagaimana kalau saya nak mendekati atau memberitahu keluarga saya? Ya, ini berlaku dalam pemikiran mereka. Macam mana saya nak bagi tahu dengan keluarga saya, dengan kawan-kawan saya, dengan seluruh mereka yang dengan kalangan kawan-kawan mereka dan sebagainya. So ini persoalan yang berlaku di dalam pemikiran mereka, dan sampai hari ini alhamdulillah, so bila kita dah syahadakan mereka, bantu mereka syahadah, register mereka, kita akan ada beberapa, saya pun dah tulis beberapa perkara yang kita harus faham, ya. So itu langkah pertama kita, ya. So what is next? Ya, what is next selepas mereka disyahadakan? Mungkin nak pergi ke soalan kedua, sister? Boleh brother.
Kalau tidak saya akan tak Seperti yang berhenti ni. brother tadi ada sentuh sikit pasal hidayah ni adalah rahsia Allah, milik Allah. Allah yang memilih siapa yang dia nak bagi hidayah, betul tak? Dalam Betul. surah Fatir, kalau tak silap saya, ayat 8 ada menyebut Allah mampu menyesatkan sesiapa saja yang dikehendaki, dan Allah juga boleh memberi petunjuk dan hidayah kepada mereka sesiapa saja yang, maksudnya Allah dah pilih dah siapa nak terima hidayah, siapa tak nak terima hidayah. So alhamdulillah, mereka yang masuk Islam ni adalah mereka yang terima hidayah lah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kalau kita tengok dalam surah Al-Baqarah sendiri ayat 255, kalau tak silap saya, ada menyebut la ikraha fiddin, tiada paksaan dalam agama. Terutama yakni agama Islam. Kita tidak memaksa mereka, mereka sendiri yang mendapat hidayah dan mencari kita untuk memeluk agama Islam. Betul tak, brother? So selama yang brother Syahadah ni, ada tak mereka yang dipaksa untuk memeluk agama Islam? Selama ni tak ada. Selama ni tak pernah ada yang beritahu, tak ada. Semua sukarela ya? Sebelum saya bantu syahadahkan mereka, walaupun saya bawa kat Perkim kat majlis agama, tim kita bawa dan sebagainya, ini soalan yang saya akan tanya sebelum saya bantu syahadah. Adakah dia dipaksa ke ataupun dia, sebab tu niat seperti yang siri pertama saya bagi tahu, niat tu kita kena perbaiki at the first time. First thing kita perbaiki niat dia. Mungkin dia dapat hidayah, dia nak memeluk agama Islam sebab kahwin. Tak salah, tapi kita betulkan niat dia, kita beritahu, kita dakwakan dia supaya dia betul-betul mengikut cara Islam. Ya, supaya dia faham dia memeluk agama Islam, dia wajib mengikut syariat-syariat Islam. Ya, so itu kita ni memang tak ada paksaan lah. Kita tak ada paksaan Okey, sebelum saya teruskan kepada soalan yang kedua, saya nak mengucapkan selamat datang kepada mereka yang menonton kita pada petang ini. Terima kasih kepada Sister Rin yang menerangkan pasangan dia daripada 2015 memeluk Islam di negara dia. Kita ada Sister Nuria, kita ada Ustaz Ali sendiri sebagai penonton. Minta maaf Ustaz, petang ni kita orang berdua dulu. Nanti insya-Allah saya akan adakan satu session dengan Ustaz Ali pula. So, brother, saya nak teruskan ke soalan yang kedua. Soalan yang kedua ni, apakah keperluan utama mereka selepas syahadah? Ini penting ni. Apa yang sangat-sangat mereka perlukan selepas syahadah, brother? Okey, beberapa perkara yang mereka kena tahu dan mereka perlukan selepas mereka mengucap 2 kalimah syahadah. Ini kita kena explain kat dia. Ya, kita kena explain kat dia sebab pentingnya dia keperluan yang utama yang kita melihat. Yang pertama, selepas dia dah register, dia kena tahu, dia kena belajar. Sebab dia kena belajar tentang Islam dan kita kena register dia dekat majlis agama yang terdekat. Macam Selangor ni kita terus register dia, masa syahadah, masa kita register dah register dah. Bila dah register, kita kena make sure that dia pergi ke kelas. Sekarang ni kelas tak ada, tapi kita kelas online. Ya, kelas online dan sebagainya memang dah berlangsung daripada tahun lepas dekat majlis agama. Yang kedua, bimbingan. Keperluan dia ialah bimbingan. Dan kadang-kadang sometimes di kalangan mereka mereka melihat bila mereka memeluk agama Islam ni, ya, mereka rasa okey, alhamdulillah saya dah memeluk agama Islam. So apa yang keperluan mereka yang kita boleh melihat ialah dari segi isu-isu yang mungkin akan berlaku dengan kehidupan dia. Seperti contoh, beberapa mereka yang memeluk agama Islam, ada di kalangan mereka yang tidak beritahu keluarga mereka. Ya, mereka tak bagi tahu keluarga mereka. So bila dia memeluk agama Islam, kita jangan wawarkan benda-benda ni. Kita jangan wawarkan dan kita kena bagi tahu dia boleh dirahsiakan, sebab bila dia beritahu dengan keluarga dia mungkin ada isu-isu ataupun akan memudaratkan atau macam-macam yang boleh berlaku kepada dia daripada keluarga mereka. Ya, so ini ialah satu lagi bab yang kita boleh discuss lepas ni tentang dakwah kepada keluarga balik, ya. So keperluan utama dia yang kita melihat, yang pertama dia kena register kepada majlis agama dan kita kena start kelas untuk dia, bimbingan. Dan di Persatuan Inspirasi Mualaf kita juga melihat lebih daripada itu, kita melihat dari segi dia ada tempat duduk tak?
Ya, kita melihat dari segi kebajikan dia. Sebab kebajikan tu sangat penting, di mana kita kena memahami bila dia memeluk agama Islam, kita dah foresee yang mungkin dia akan mengalami isu-isu selepas dia beritahu dengan keluarga dia dan sebagainya, dan ujian itu akan sampai kepada dia. Dan kita melihat banyak kes yang kita melihat di mana yang kita memeluk, kita yang syahadakan dia, atau daripada daripada mereka memeluk agama Islam di mana-mana pun, mereka mempunyai isu ni yang kebajikan mereka. So kita melihat daripada kebajikan ni, kita melihat dia ada rumah ke, dia ada tempat duduk ke, dan kita juga melihat dia ada isu dengan keluarga dia, dan kita melihat keperluan asas dia, macam makan, minum dia dijaga tak? So ini kita akan melihat dari segi itu, dan kita akan melihat juga dia ada kerja ke tak ada. Ya, keperluan ini sangat penting sebab mungkin hari ini dia memeluk agama Islam dan kita rasa okay, we just living macam tu. Ini hak dia lah kan. Sebab seseorang yang memeluk agama Islam seperti seorang bayi. Ya, bayi dan dia ialah putih, dan mungkin dia bayi dan dia mungkin dalam proses pembelajaran dalam Islam. So dalam proses pembelajaran untuk kenal Islam dan sebagainya, mungkin dia belum ready. Ya, sebab itu zakat, walaupun kita melihat pada zakat dan sebagainya, mereka memberi 5 tahun untuk mereka digelar sebagai seorang mualaf di Malaysia lah. Mungkin pendapat ulama-ulama ada yang pendapat mualaf ni dan sebagainya, itu kita belum sampai untuk bincang lagi. Tetapi sekarang ini 5 tahun untuk apa sebenarnya? Untuk mereka betul-betul belajar, betul-betul faham tentang Islam. Ya, tidak bermaksud hari ini mereka memeluk agama Islam they are ready for everything. Ya, di kalangan mereka alhamdulillah, ada di kalangan mereka macam baru-baru ni beberapa sahabat yang saya bantu syahadakan, mereka dah faham dah. Mereka dah belajar, mereka dah faham. Okay, I become a Muslim, tomorrow I have to pray. Today itself I have to start praying. Ya, so dia nak eager, dia very eager, dia nak belajar. So bila dia memeluk agama Islam, keperluan dia ialah all the basic thing yang kita must make sure dia dah ada. Bukan kita lemparkan dia. Di kalangan kita, yes, ya, mungkin dia ni dah strong, dia financially dia dah strong dan sebagainya, alhamdulillah. Ya, kita cuma melihat kepada bimbingan dan juga untuk kelas dia dan sebagainya. Tetapi ada di kalangan mereka yang akan diuji dan mungkin mereka tak ada tempat tinggal dan sebagainya. So ini keperluan asas. Ya, asas yang mereka kena ada. Sebab Islam is a religion, it is a religion that take care of all humanity. You know, so sebab itu kita kena peka dengan perkara-perkara ni dari segi kebajikan dan sebagainya. Bukan kita dah bagi dia apa-apa keperluan, mungkin shake hand dengan dia, peluk dia, kita biarkan dia, tak ada. Sebab tu di Persatuan Inspirasi Mualaf, kalau sahabat-sahabat kita yang menonton hari ini, kita ada satu formula. Formula dia bermula daripada kita dakwah dia, sampai kita syahadakan dia, sampai kita melihat keperluan dia, sampai kita make sure. Bukan make sure, kita memastikan, make sure jugalah. Memastikan juga sama-sama. Dia memastikan dia sebenarnya dibimbing. Dan make sure juga dia sebenarnya mengikuti kelas-kelas agama. Ya, di samping itu usaha untuk dia dapatkan kerja. Ya, so ini semua kena complete. Sebab dalam 5 tahun ni, ya, ataupun dalam masa yang singkat ni, kalau dia tidak dibimbing dan dia tidak ilmu agama, subhanallah, nauzubillah, ada di kalangan mereka saya melihat ini isu utama mereka. Bila mereka tidak ada ilmu agama, tak dibimbing, ya, mereka tidak beriman pada Allah. Mereka akan tidak faham tentang Islam. Mereka tidak tahu kepentingan kenapa saya kena pakai hijab, kenapa saya kena apa, dan ini yang berlaku di kalangan mereka. Sebab itu bila mereka syahadah, we keep them in faith. Jangan biarkan mereka, ya, jangan biarkan mereka. Even dekat Persatuan Inspirasi Mualaf, kalau tanya Ustaz Ali, ini yang SOP dia, yang kita wujudkan untuk kita punya dakwah, untuk biro dakwah kita. SOP dia, orang memeluk agama Islam, kita kena follow up dengan dia every week.
sehingga dia dah ada satu formula di mana dia dah faham kenapa dia memeluk agama Islam dan dia dah faham siapa itu Tuhan. Dan untuk sampai proses itu is not easy. Ya, so ini proses dia, insya-Allah. Okay, brother. Saya nak mencelah sikit sebelum saya pergi ke soalan yang seterusnya. Saya tertarik dengan ada satu soalan daripada kita punya penonton. Saudara Kai Arezo. Maaf ya kalau saya tersalah sebut nama. Dia bercakap di sini, dia berkata, saya nak mohon pendapat Tuan mengenai dakwaan segelintir pihak tentang ada non-Muslim kena brainwash untuk memeluk Islam dan ada yang memeluk Islam kerana masalah kewangan. Dia kata, maaf jika soalan berulang, saya baru join live ni, terima kasih. Tak ada soalan tak berulang, kita belum lagi pergi ke situ sebenarnya saudara Khai, tapi saya nak minta lah Brother Roger bagi pendapat sikit tentang apa yang dikatakan saudara Khai ni. Yang pertama, non-Muslim ni kena brainwash untuk peluk agama Islam, dan kedua, masuk Islam sebab masalah kewangan. What is your opinion? Apa pendapat Tuan? Okey, bismillah. Terima kasih kepada sahabat yang tanya soalan tu. Soalan tu bukan salah. Cuma saya nak menghuraikan sedikit daripada apa yang saya huraikan ni dari sisi pengalaman saya. Ya, pengalaman saya memeluk agama Islam dan sampai sekarang terlibat dengan dakwah lebih kurang 7 tahun dan menyampaikan dan sebagainya. Okey. Kalau cakap pasal brainwash ni, subhanallah, ini mungkin saya rasa tak berlaku. Saya tak tahu bila brainwash ni, mungkin kita boleh have a session together nanti. Tapi brainwash ni tak berlaku. Sebab setiap manusia di dunia ini, mereka diberi akal fikiran untuk memikirkan untuk diri mereka. Bila saya sendiri, bila jumpa dengan non-Muslim, ada di kalangan mereka, selepas setahun saya menyampaikan, tanya khabar mereka. Sebab hidayah tu, ya, tak boleh dipaksa. Seperti sister bagi tahu tadi, ya, hidayah tak boleh dipaksa. Ya, kita tak boleh memaksa sesiapa, brainwash mereka untuk memeluk agama Islam. Mungkin hak brainwash yang sahabat kita beritahu ialah mungkin mereka didatangi oleh sesiapa, membantu mereka ataupun mungkin share perkara-perkara tentang Islam. Tetapi untuk directly brainwash saya tak pernah jumpa. Kalau ada nanti bagi tahu dengan saya, mungkin kita akan ni. And kadang-kadang ada di sahabat kita yang saya pernah jumpa juga, mereka melemparkan perkataan ini. Ada di kalangan saya pernah jumpa, saya ingat beberapa bulan lepas atau tahun lepas, saya pernah jumpa seorang sahabat kita yang pekak, yang OKU pekak kalau tak salah saya. Bila cerita pasal dia dah masuk Islam, dia dekat Islam, dah dekat 2 tahun kalau tak salah saya, dia memeluk agama Islam. I think you remember this case. Dan dia dah memeluk agama Islam dan dia tak faham. Sebab dia cakap, dia diberitahu untuk yang bila dia masuk Melayu, bukan masuk Islam tau. Dia diberitahu masuk Melayu, you akan dapat duit. So, walau dia pekat tau, pekat tapi kena jerit kat dia lah. Kan? So, maksudnya dia tidak faham ya, konsep dia ataupun mungkin ada salah faham yang berlaku. Ya, mungkin situasi seseorang itu. Mungkin ada di kalangan mereka yang saya tidak nafikan. Saya tidak nafikan ada di kalangan mereka rasa mereka memeluk agama Islam, mereka akan dapat duit, mereka akan dapat mereka akan dimewakan dan sebagainya. Saya tak nafikan. Saya pun baru-baru ni mendengar beberapa kes macam tu yang bukan kita yang syahadakan daripada di luar. Tetapi apa tugas kita hari ini? Apa tugas kita hari ini? Adakah kita akan mencari orang yang memberitahu itu ataupun tugas kita untuk memperbetulkan niat dia? Itu yang kita harus buat. Ya, hari ini bila kita dengar, memang saya pun bila dengar kes macam ni, mungkin 4 tahun, 5 tahun sebelum ni, masa saya baru masuk, baru start dakwah, mungkin saya what, who told you? Kan, macam tu. Tapi hari ini, ya, bila kita berjumpa dengan ramai orang dan sebagainya dan petunjuk daripada Allah, ya, dan apa yang kita buat selama ini, apa yang kita buat mungkin ada sedikit salah faham ataupun mungkin situasi mereka dekat dalam kesusahan pada masa tu. Tapi hari ini Allah temukan kita dengan
dia dan hari ini kita perbaiki niat dia dan kita membawa dia balik untuk memahami tentang Islam. Itu saja tugas kita. Ya, jangan kita mensalahkan sesiapa walaupun mungkin benda tu dah salah dah. Ya, benda tu mungkin dah salah. Memang kalau kita pergi jumpa dengan orang, kita tak bagi tahu macam tu ramai orang akan memeluk agama Islam. Ya, memang bila kita cakap oh you masuk Islam you akan dapat duit, kemewahan, zakat akan dapat dan ada, bukan saya tak nafikan. Ya, tetapi sekarang ini adakah itu yang lebih penting di dunia atau di akhirat? Ya, sebab itu kita kena faham bila kita jumpa dengan non-muslim ni yang ataupun sahabat mualaf kita yang memeluk agama Islam dan dia bagi tahu kat kita, oh saya memeluk agama Islam masa tu saya susah, dia cakap masuk Islam you akan senang tapi saya tak senang juga. Ini memang ada di kalangan mereka akan beritahu tapi kita perbaiki balik. So sebab itu kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok di kalangan sahabat kita yang kita bawa balik, yang kita buat kelas dan sebagainya, mereka yang dah memeluk agama Islam mungkin dalam 10 tahun, 5 tahun, 6 tahun macam tu, kita bawa balik mereka. Ya, kita cari mereka, sebab mereka datang kepada kita dan kita bantu mereka dan di situ kita buat kelas balik untuk mereka, untuk perbaiki, untuk memberi ilmu. Dan di kalangan mereka, ada di kalangan mereka memeluk agama Islam dan saya pernah lihat yang mereka pun tak tahu ambil wuduk dan sebagainya. Mungkin inilah tugas kita. Allah beri kita satu peluang. Ya, satu peluang untuk membawa mereka balik. Dan buat dakwah ni bukan bermaksud oh kita dah buat syahadah, kita dah buat itu, tak ada. Kita kena make sure. That's why kita ada setiap sahabat yang memeluk agama Islam dengan kita, yang kita syahadahkan, yang kita dakwah, kita ada file mereka. Kita ada file untuk mereka, setiap mereka. Sebab apa? Kita nak tahu progres mereka dalam 5 tahun ni, apa kita buat. So dalam 5 tahun, dalam 5 tahun ni, ya, kalau dia cakap dia tak dapat ilmu dan sebagainya, janji kita dah buat apa yang kita wajib buat, iaitu memberi ilmu, menjaga kebajikan dia dan make sure kita membimbing dia dan kita ajar dia untuk berusaha. So ini sangat penting. Ya, bila dia dah berusaha, kita bimbing dia, bila dia jatuh, bila dia kesusahan dan sebagainya, kita berada di sini, insya-Allah. Insya-Allah Allah permudahkan dan dia pun akan faham tentang Islam. Ya, Allah alam. Silakan. Allah alam. Okey, terima kasih brother. Sebelum saya tengok Muhammad Syarin ni, Haji Muhammad Syarin ni agaknya dia ada bagi pendapat juga sementara semasa berada pagi ni. Dia orang kata dia kata masalah ustaz dan ustazah ni orang Melayu. Jadi kebanyakannya dia orang ajar cara Melayu. So mu'alaf jadilah Melayu. Jadi ramai ibu bapa mu'alaf kata anak mereka ni masuk Melayu, bukan masuk Islam. So bila kerja-kerja dakwah cari mu'alaf, mana pergi ustaz, ustazah, ulama, tokoh-tokoh agama Melayu pergi. Dia macam itulah. Okey, tak apa, nanti kita ulas sikit pendapat Haji Muhammad Syarin tu. Saya tertarik dengan brother kata tadi, kita perlu utamakan mereka beri ilmu, kebajikan dan juga bimbingan. Okey, daripada 3 perkara ni, yang mana paling utama dulu yang sepatutnya kita utamakan selepas mereka syahadah? Kebajikan ke, ilmu dahulu ke, bimbingan ke, atau yang mana satu? Ataupun melihat kepada individu tu sendiri, apa keperluan utama dia pada ketika itu? Silakan brother. Okey, bismillah. Okey, soalan tu memang soalan yang cerdik. Saya rasa cerdik lah. Sebab dia tak ada, bila kita jumpa dengan seorang sahabat kita yang memeluk agama Islam dengan kita, kita melihat person to person ataupun perseorangan hingga perseorangan. Bukan kita terus generalize. Sebab kita dealing with human. Kita dealing with human dan kita kena faham tuan-tuan dan puan-puan yang menonton hari ini, dan di kalangan yang menonton saya tahu di kalangan mereka ialah mualaf kita, dan please understand this. That's why bila kita membantu mualaf A dengan X amount ataupun apa-apa, kita tak membantu B amount dengan apa-apa. Sebab kita tahu kita kena faham mereka yang kita bantu atau kita syahadakan mereka datang daripada macam-macam background mereka.
Ya, macam-macam social life mereka, macam-macam pemikiran mereka, macam-macam kerja yang mereka pernah buat. Then this is something we cannot generalize. Kita jangan generalizekan sesiapa. Kalau kita tengok mualaf orang tu yang memang tak belajar dan meminta sedekah kat sini kat sana, jangan generalizekan semua mualaf. Ya, jangan generalizekan semua mualaf. Maksud Sebab generalize tu macam mana? maksudnya kita melemparkan yang mualaf ni semua yang minta sedekah je kerja dia orang. Jangan samakan mereka lah. Jangan samakan mereka. Sebab setiap manusia ni ialah individu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan berbagai-bagai karakter dalam kehidupan mereka sendiri yang mereka lahir. Mungkin ada yang dilahirkan dalam bangsa dalam ibu bapanya ialah bangsa India. Mungkin dia punya culture dia lain dan juga ada dilahirkan dalam kaum dalam bangsa Cina dan dia punya culture semua pun lain. So we cannot generalize, ya. So mungkin di kalangan mereka yang diuji dan didapat mereka ni melalui perkara-perkara begini, kita kena memahami situasi mereka. Ya, kita tak boleh dan sentiasa saya tak relate tiga ni. Kalau saya tengok sahabat A ni, kita akan tanyalah bila dia masuk Islam, okay, you ada rumah nak tinggal tak? You ada rumah nak tinggal tak? Oh, saya tak ada rumah lah. Sekarang ni saya memeluk agama Islam habis. Keluarga saya takkan accept. Okay, fine. Let's get you a place. Di kalangan tu kita pun ada rumah transit untuk lelaki. Untuk wanita, insyaAllah kita ada tempat yang kita boleh letakkan mereka. Dan kita akan cari tempat tu untuk mereka letakkan mereka. Ataupun kita akan, ada di kalangan mereka memang tak ada duit nak makan, minum. Dan mereka tak ada kerja dan sebagainya. We make sure that asas tu mereka memang dah ada dah. Ya, sebab tu it's a tricky question, satu soalan yang rumit. Tapi yang penting sekali mereka faham, mereka memeluk agama Islam hari ini dan hari ini dari saat ini mereka akan mengikuti cara-cara Islam. Mereka kena faham. Ya, pemahaman itu harus selari. Pemahaman itu harus memang semua harus ada. Yang mereka ni memeluk agama Islam, cara-cara yang mereka buat dari hari ini ialah sebagai seorang Islam. That is general. That everyone has to follow. No negotiation in that. Tetapi ada di kalangan mereka yang kita lihat yang masih minum arak, yang masih tidak boleh. And sometimes betul, we are human too. Ya, kita pun manusia juga. Kadang-kadang kita jadi judgmental. Kadang-kadang kita melemparkan apa kepada mereka. You dah masuk Islam, macam mana you boleh buat itu? Ya, sebab itu kita kena ada satu proses memahami, satu counselling session dengan mereka. Setiap kali seseorang memeluk agama Islam, lepas tu kita dah tahu dia ada social issue, apa kita akan buat? Kita akan bawa dia, kita akan buat counselling dengan dia untuk dia faham kenapa dia sebenarnya. Sebab bukan, kalau kita tengok seseorang yang baru ni, yang saya jumpa baru-baru ni, yang kita bantu dia dah 57 tahun ke 55 tahun. Dan dia memeluk agama Islam 3 bulan. Dalam proses itu dalam 3 bulan yang kita bawa letak dia kat rumah transit kita kena faham tuan-tuan dan puan-puan, dia dah melalui kehidupan sosial dia dengan minum selama mungkin 40 lebih tahun. Kita kena faham 40 lebih tahun dia dah minum dah. Tiba-tiba kita ikat dia. Kita ikat dia straight. No, you cannot. Oh, dia member stres lah kan. Betul tak? So, kita kena faham bagaimana untuk mengajar mereka. Bagaimana untuk membawa mereka. Bagaimana untuk membawa mereka balik. Sebab it's only through Allah, through Islam, through Al-Quran, we can change anyone. You know? And that is kerana Allah. Not us. Kita tak boleh mengubah siapa-siapa. Kita dah cuba dah. Bukan kita boleh ikat seseorang, kita tak boleh tangkap dia pun tak boleh. Ya, so we have to do it the way that Islam has taught us. Sebab tu saya suka selalu ikut pendirian seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa you buat pun jangan tipu. Jangan cakap bohong. Kalau you minum, you minum. Ya, kalau you buat benda tu you cakap betul. Sebab lama-lama, seperti juga sahabat-sahabat Nabi, saya suka cerita-cerita Nabi ya, tentang hadis-hadis dan sebagainya. Nabi tak pernah menghukum ataupun tak boleh terus. Nabi beritahu dengan mereka, ini cara kita. Sebab tu kita kena ada teknik bila kita jumpa dengan, sebab kita tak boleh generalize menggunakan hukum yang sama
Ya, kita kena mengikut mereka-mereka ni sebab mereka ni baru memeluk agama Islam. Ada di kalangan mereka, saya ingat apa sister pun tahu, yang puan pun tahu, di mana kita pernah jumpa sahabat kita yang dia melihat, saya ingat kes-kes sebelum ni ya, kita belajar. Ya, ada seorang sahabat sampai sekarang saya beritahu kes ni, dia ni seorang Punjabi memeluk agama Islam, wanita. Saya ingat we went together kan. Dia dah memeluk agama Islam dan apa jadi ialah dia dia ialah seorang cikgu, dia pergi kat satu sekolah, dia dah pakai hijab semua dan bila dia memeluk agama Islam dia diberitahu semua orang kena pakai hijab. Ya, so dia tengok pergi sekolah dia pun culture shock. Mana ada cikgu-cikgu ni pakai hijab pun. So dia jadi macam marah sangat. Ya, kenapa kami diberitahu untuk pakai, mereka tak beritahu. Ini peranan kita untuk continuously untuk making sure that they understand. Mereka memahami ya perkara-perkara ini insya-Allah. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Okey, alhamdulillah terima kasih brother di atas penerangan yang di atas soalan saya yang tadi tu, di antara ilmu, kebajikan dan bimbingan, which one is more important, which one will come first. So as apa yang cakap orang putih pula seperti mana yang brother Roger bagi tahu tu, dia bergantung kepada individu dan keperluan dia pada ketika itu. Betul ya brother? Sama ada dia perlukan ilmu, dia perlukan kebajikan dulu ke, ataupun diperlukan bimbingan pada ketika itu. Seperti mana Persatuan Inspirasi Mu'alaf, kita memang ada menyediakan kemudahan-kemudahan kepada saudara baru yang memerlukan, seperti tempat tinggal, rumah transit untuk lelaki di sekitar Shah Alam juga. Lepas tu kita ada rumah perlindungan di Sabak Bernam, betul tak, untuk warga emas. Dan kita juga bekerjasama dengan pusat-pusat yang lain jika memerlukan pemerhatian yang khusus untuk mereka yang baru memeluk agama Islam ni. Saya nampak Tuan Haji Muhammad Syahrin ni banyak bagi pendapat ni. Tak apa, saya simpan dulu tepi Tuan Haji. Nanti saya akan back to your pendapat. Menarik juga apa yang Tuan Haji utarakan, sebab Tuan Haji Muhammad Syahrin ni adalah orang yang bergerak aktif di Melaka selalu bekerjasama dengan Persatuan Inspirasi Mu'alaf, sebab kita NGO ni memang kita selalu bekerjasama antara satu sama lain untuk yang mana kita bukan bersaing tapi melengkapi setiap keperluan semasa yang mu'alaf kita hadapi. Jadi brother Raja, are you there? Yeah, I'm here. Continue. Okay. Soalan saya yang seterusnya brother. Seperti mana yang tadi brother dah sentuh sikit sebenarnya tentang isu-isu semasa yang dihadapi oleh saudara-saudara baru ni. Jadi apa yang selalu bila mereka menghadapi isu-isu semasa ni, isu semasa yang macam mana yang selalu mereka hadapi dan apa yang membuatkan mereka tak faham tentang Islam pada ketika itu? Silakan brother. Okay. So biasanya kalau kita melihat isu-isu yang semasa yang berlaku, isu seperti mereka yang pertama tu yang keluarga mereka lah. Ya, bila banyak isu, ada baru-baru ni saya bantu syahadakan seorang sahabat. Dan this is a real story, real story. Saya ingat di Labis dan Labis Johor sebelum akhir Ramadan tu, bila saya tengah membantu syahadakan sahabat kita, it was a live video. Live tu dengan seorang wanita. Seorang wanita tu ibu mereka, ibu yang belum terima Islam, dan menitis air mata ibu tu. Mungkin dia sedang stres tau. Dia tengah fikir anak aku dah masuk Islam dan sebagainya. Dan ini ialah satu isu yang utama di antaranya keluarga. Ya, keluarga yang menjadi isu, di mana bukan keluarga yang isu sebab mereka tidak memahami sebenarnya anak aku ni memeluk agama Islam atau masuk Melayu, ataupun aku dah memeluk agama Islam, anak aku dah memeluk agama Islam, daripada ni aku tak boleh jumpa dia dah. Ya, dan ini berlaku misconception di kalangan non-Muslim berlaku. Isu-isu ni berlaku. Yang okey, itu ialah dari hak keluarga. Ya, hak keluarga ni kita boleh settle. No problem. Ya.
Hak isu utama ialah akidah di kalangan sahabat-sahabat kita yang memeluk agama Islam. Sebab we need to understand, tuan-tuan dan puan-puan, bila mereka memeluk agama Islam, ya, mereka kena faham yang pertama niat mereka. Sebab itu saya sangat-sangat particular, sangat-sangat memberi kepentingan, sangat-sangat mengambil masa, walaupun 3 jam saya mengambil, walaupun dia dah ready, ya, dia ada di kalangan mereka cakap saya nak ustaz, saya nak bro, saya nak memeluk agama Islam, I'm ready already. Tapi saya ambil masa betul-betul untuk explain kepada mereka, terangkan kepada mereka siapa itu Tuhan yang sebenar dan kenapa you memeluk agama Islam, dan membetulkan niat mereka supaya mereka faham mereka memeluk agama Islam dan mereka wajib untuk mengikuti syariat-syariat Islam. Dan Islam is not a religion like whatever you have been before. Islam is the religion of truth. Islam is the only religion. Ya, ini yang mereka kena faham. Mereka kena faham dan saya akan stresskan Tuhan itu cuma satu. Hari ini kita syahadah bantu you syahadah bermaksud we are helping we are syahadakan you, maksudnya it's an agreement between you and God, the God that created. Mereka kena faham benda ni. Bila mereka tidak faham, kita syahadah saja, alhamdulillah, we take picture and all, ya, kita huha-huha dekat social media and so on. Dia pun ingat, okey, aku dah masuk Islam, okey, dan di kalangan mereka dia pergi buat apa benda, dia pergi kahwin, it doesn't solve the problem. The problem is isu semasa sekarang ini. Saya melihat banyak isu semasa yang melibatkan akidah. Yang saya bermaksudkan akidah ialah isu-isu yang mereka ni, mungkin keluarga mereka, dan we already seeing it now. Sekarang ini kita dah lihat di generasi mereka, anak-anak mereka yang lahirnya daripada mereka yang tak mengikuti Islam. Di kalangan mereka saya pernah menjejak beberapa kes murtad. Dan bila saya melihat balik kepada come back to the source of it, ialah ibu bapa mereka yang tidak mempraktikkan Islam, yang tidak beriman pada Allah, dan anak-anak mereka, maksudnya generasi yang akan datang yang tidak akan beriman kepada Allah. Dan ini isu yang paling besar, ini isu yang berlaku hari ini, di mana mereka memeluk agama Islam. Dan mungkin even lockdown. Hari ini we are talking about the biggest challenge the whole world is facing, lockdown. Adakah kita membiarkan mereka saja? Tak ada. Sebab itu kita melihat apa yang kita buat, kebajikan yang kita beri dalam bukan saja bulan Ramadan, lockdown dan sebagainya. Ya, kita make sure that mereka ni tak ada isu kebajikan. We make sure bukan saja kebajikan, we make sure that they also go to classes, online classes. Ya, make sure that mereka faham. Dan Ustaz Ali diamanahkan untuk make sure, untuk call mereka, untuk tanya khabar mereka, untuk tanya apa ujian mereka dan sebagainya. That's why kita kena ada satu proses yang betul. Satu proses yang memberitahu yang kita buat betul-betul dia akan faham dan dia akan beramal dalam Islam. Ya, so isu utama yang berlaku hari ini, ya, isu semasa yang berlaku sekarang ini ialah apa yang berlaku. Saya nak bagi tahu beberapa kes yang saya sendiri menjejak sahabat kita, di mana anak-anak mereka hari ini, ya, mereka keluarga mereka Islam, ibu bapa mereka mualaf. Ya, mungkin ayah mereka mualaf ke ibu mereka, okey. So anak mereka yang lahirnya, mereka tidak mengikuti Islam dan mereka pula nama sebagai haknya, nama IC mereka ialah Islam. Tetapi mereka dah start pergi ke tempat-tempat yang syirik. Mereka dah syirik pada Allah. Ya. So utamanya berlaku dari mana? Hak ni berlaku kat mana? Hak ni berlaku daripada keluarga yang memeluk agama Islam, yang tidak beramal dalam Islam, tidak mengikut syariat-syariat Islam, dan it's a big danger sebenarnya. Ya, sebab itu isu ini ialah satu yang saya sangat, dan sebab tu saya memastikan sahabat-sahabat kita yang datang ke pintu kita, bukan saja kita bantu dia. Ya, bukan saja kita bantu dia dari segi kebajikan, tetapi kita membantu dia di akhirat.
Ya, itu yang paling penting sekali. Itu bukan dunia. Dunia subhanallah, mungkin dia makan hari ini dia dah okey dah. Tetapi mungkin dia makan hari ini dan besok dia meninggal. Subhanallah. Ya, adakah kerja kita dah selesai? Tak ada. Jangan rasa kerja pendakwa ni akan berhenti. Ya, kita boleh tanya dengan pendakwa-pendakwa yang lagi senior seperti Haji Syarin kita yang online dengan kita sekarang, dengan sahabat-sahabat kita yang pendakwa-pendakwa yang tersohor, yang Ustaz Amran dan sebagainya. Tanya mereka cabaran mereka, bukan mereka, niat mereka bukan saja nak memberi makan pada mereka, tetapi yang paling penting untuk memberi ilmu, untuk make sure mereka betul-betul beriman kepada Allah. And this is the most biggest challenge kepada setiap pendakwa. Bila kita sendiri melihat dan kita membiarkan mereka, bermaksud we are going to be questioned in akhirat. We will be questioned in akhirat. That's my biggest fear. In akhirat, we are going to be questioned. So, bila kita menjadi, ini ujian-ujian seorang pendakwa. Ya, kalau kita tanya dengan Haji Syarin semua, ya, untuk mereka betul-betul ada di kalangan. Even now, yesterday baru saya cerita dengan Haji Syarin tentang satu kes. Ya, dan this is happening. Ya, walaupun kita cuba bawa mereka, then we need to have some techniques. Ya, sebagai pendakwa, coming back to pendakwa, or even mualaf kita yang menonton ni, hari ni yang menonton siaran kita live ni, I nak sahabat-sahabat kita ni fikir, kenapa reconsole back kita punya ni, ya, our intention, niat kita. Ya, fikir balik niat kita. Ya, bila saya fikir balik, okey, bila saya memeluk agama Islam sebenarnya untuk apa? Ada tak orang yang explain kan? Okey, sekarang ni ada orang membantu. So what should I do for me? Ya, sebab saya dengan sesiapa pendakwa is not going to be there, akan berada di sana di akhirat nanti, di pertimbangan sana, we won't be there. You will be answering to Allah. So you have to think for yourself. Ya, dan juga usaha untuk diri sendiri. Kita ialah sebagai asbab saja. Ya, bila you perlukan sesuatu, Allah gerakkan kita untuk pergi kat you. Siapa yang gerakkan? Ada di kalangan mereka yang saya tak kenal pun sebelum ni. Tak kenal. Tapi Allah gerakkan saya atau gerakkan sahabat kita untuk call kita. Macam mana dia call kita? Ini semua kuasa Allah. Allah aturkan. Ya, so we have to make sure we think for ourselves. Ya, di dunia, di akhirat. Allahualam. Allahualam. Alhamdulillah. Satu penerangan yang sedikit menyentuh hati saya, brother, bila kita melihat apa yang terjadi di kalangan-kalangan mu'alaf yang baru memeluk Islam. Like brother said, niat ni yang paling utama, paling penting. Whatever your niat, nak masuk sebab you nak berkahwin ke, pada asalnya betulkan semula niat tu. Betulkan niat tu kerana Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, mesti percaya bahawa agama Islam ini adalah agama yang benar. Betul tak, brother? Agama yang benar. Dan yang ketiga, Allah itu satu. Pemilik sekalian alam. Kalau kita tengok sendiri dalam surah Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, dalam ayat yang ketiga, dan surah Al-Fatihah ayat yang ketiga ke yang empat? Sekejap ya. Ayat yang keempat kalau tak silap saya. Maliki Yaumiddin tu sendiri, pemilik hari pembalasan. Dan dalam surah An-Nas sendiri, Malikin Nas, raja segala, pemilik segala manusia. Dia yang mempunyai segala yang ada dekat atas muka bumi ni, dia yang ciptakan. Okey, saya nak sentuh sikit memang saya kalau berkaitan dengan mu'alaf ni, sebab saya dah mengikut Persatuan Inspirasi Mu'alaf, saya dah mengikut Brother Roger sendiri, pergi berdakwah, pergi berjumpa dengan mu'alaf-mu'alaf yang baru masuk Islam, yang lama masuk Islam, kemudian jatuh, diuji, kemudian memerlukan bimbingan. Saya kadang-kadang saya menangis bila melihat mereka. Betapa mereka ni perlukan bimbingan dan juga makanan. Makanan tu bukan daripada segi makanan keperluan asas daripada yang fizikal ni, yang kita selalu nampak, makan nasi, minum air, apa semua, bukan. Tapi mereka sangat-sangat memerlukan makanan rohani sendiri. Makanan rohani itulah yang bimbingan yang sangat-sangat kita perlukan.
Saya tertarik dengan apa ni, saya nak petik sikit komen-komen daripada penonton kita pada petang ini. Saudari Amira Safia Abdullah, Puan Amira, dia kata dia masuk Islam dengan anak-anak dia sekali. Dia tanya ada tak kita sediakan kelas bimbingan, dan Ustaz Ali pun dah jawab. Alhamdulillah Ustaz Ali dah jawab, kata memang kita ada khusus sebelum ni, sebelum kita lockdown, sebelum PKP, kita ada buat khusus imam muda. Yang mana kita latih anak-anak mu'alaf, anak-anak asnaf ni untuk menjadi imam. Kita buat kelas dengan mereka. Lepas tu saya nak petik pula saudari Intu Madi, maafkan saya kalau saya salah sebut, Intu Madi, daughter of Selva Raji. Dia kata family bukan stres sebab memeluk agama Islam. Mereka cuma takut mulut orang sekitar, saudara-saudara. Fitnah about the family lah. Ini selalu terjadi brother bila anak masuk Islam, family bukan stres, dia takut dengan mulut sekeliling yang berkata. Pertama dengan salah anggapnya, anak masuk Melayu, anak tinggalkan kamu, anak dah tak sayang kamu, putusnya keluarga. Alhamdulillah kita banyak dapat sambutan petang ni. Waalaikumsalam saudara Muhammad Nazri Bornas. Saya nak sentuh sikit tentang sister tadi yang bagi tahu bukan stres pasal keluarga tetapi dengan yes. Saya nak pergi ke situlah juga tu. Sila saya brother. cuma nak nasihatkan pada sister tu, Indu Madi Indu Madi tu. Indu Madi. Sebenarnya yang penting tu, kenapa kita kena faham kita kena faham juga sebab Islam is already the best religion. Kita pun harus membuat research ataupun kita pun kena belajar sampai kita faham kenapa mereka rasa macam tu. Sebab mereka sendiri tidak faham tentang Islam, and it could be a dakwah opportunity. It could be a dakwah opportunity. Seperti juga saya nak memberi tahu sedikit tentang apa yang berlaku dengan keluarga saya sendiri, di mana saya ingat ramai dah dengar kisah ni, tapi saya reiterate balik. Ayah saya meninggal lebih kurang 3 tahun lepas, 3 tahun lepas. Di mana anti uncle saya semua ni memang dia dah tahu saya masuk Islam, mereka memang tak terima lah buah mulut mereka dan sebagainya lah dengan persekitaran dan sebagainya. Tapi bila saya pergi masa ayah saya meninggal, ini persepsi mereka. Some of the perception it's not wrong, it's not right. Memang misconception. So kita sendiri sebagai seorang Islam, sister, when you do something you have to make sure that they understand. Bermaksud bila ayah saya meninggal tu, saya bawa isteri saya yang berhijab, and I was there from the day he passed away, buat police report, mandikan dia sehingga dikebumikan. It's not wrong. Ya, betul. It's not wrong. Okay? Dan bila saya berada di sini baru mereka tahu, Islam boleh macam ni. Orang hijab, orang pakai hijab pun boleh datang boleh datang kat sini, boleh buat ni, buat itu dan sebagainya. That's why dakwah tu is very important. Mungkin dakwah itu not lisan, tetapi dengan akhlak, dengan kelakuan kita sendiri. If kita memeluk agama Islam, banyak kes-kes yang saya melihat, bila saya bercakap dengan non-Muslim, keluarga dia dan sebagainya, banyak tu dia melihat daripada akhlak anak tu yang memeluk agama Islam dan tak berubah. So sekarang ini silap tu dari kat mana? Hak kat mana sekarang? So sebab tu kita kena faham, bila kita sendiri memeluk agama Islam, sister, alhamdulillah kita belajar dalam proses tu, kita ubah hidup kita. Mungkin sebelum ni kita tak pernah cium ibu bapa kita, mungkin tak pernah cium ibu kita, tak pernah peluk ibu kita. Buat sekarang, buat lebih kerap. Ya, saya masih ingat ibu saya yang dulu saya pernah call, saya selalu call dia walaupun dia tak suka saya masuk Islam. Hari ni tuan-tuan dan puan-puan, dia yang call saya setiap hari. Saya tak tipu. Dia yang call saya setiap hari. Dia yang call tanya saya dah makan ke, walaupun saya dah gedebak besar ni 40 lebih tahun dah. Ya, dia yang call make sure. Sebab apa? Kita dah sampaikan sebelum ni. Apa tu kasih sayang? Islam is a religion of kasih sayang. Ya, jangan sebab kita memeluk agama Islam, kita membiarkan, walaupun persepsi mereka salah, jangan kita nak menghukum mereka. We go closer to them and tell them, mungkin mereka tak terima percakapan kita. Do simple things like calling them, just saying hello, how are you? You know, dah cukup dah. Ataupun sekali-sekala pergi rumah, sekarang PKP tak boleh lah kan, lepas ni. Yeah? So we have to try our best to reach them.
Inilah dakwah utama kita. Allahu alam, silakan. Sorry. Okey. Saya sebenarnya bila sentuh bab keluarga yang bukan Islam, sebab saya pun berkahwin dengan mualaf kan. Jadi saya tahu macam mana kita nak menghadapi keluarga yang belum Islam, yang tidak diterima pada mulanya kita ni sebagai keluarga. Kemudian kita tanpa putus asa kita terus tunjukkan akhlak yang baik sebagai seorang Islam. Kalau sedulu saya selalu kalau pesan dekat orang-orang yang baru masuk Islam ni, kalau dulu you begini orangnya, orang kata setakat baik saja. Tapi bila peluk agama Islam ni, you tunjuk you lagi baik, lagi bagus daripada sebelum ini. So tunjukkan kepada ibu bapa ada perubahan bila you memeluk Islam. Seperti mana Brother Roger bagi tahu tadi, Islam ni adalah agama yang penuh dengan kasih sayang. Bukan agama yang untuk kita mengajar orang benci membenci, tak ada. Tak ada. Sebab kita ni kalau kita panggil mereka yang belum memeluk Islam ni, kita panggil not yet Muslim. Not yet Muslim because kita tak tahu hidayah Allah tu sampai pada mereka tu bila. Kadang-kadang hidayah dah sampai, taufik tu belum sampai lagi untuk mereka mengucapkan syahadah. Macam ibu mertua saya sendiri. Saya, ya Allah, kalau dengan dia bercakap, saya tidak merasakan saya ni sebagai menantu kalau dengan dia. Saya merasakan saya bercakap dengan ibu sendiri. Itu kalau dengan mak mentua saya. Hari-hari kita akan berbual di telefon selama beberapa minit, almost every day lah. Dia akan telefon saya ataupun saya akan telefon dia untuk kita sama-sama berbual, bertanya khabar. Itu peranan kita. Peranan kita yang lahirnya Islam ni, jika anda mempunyai mertua yang belum Islam, kita santuni mereka. Jangan pernah putuskan silaturahim bersama mereka. Jangan lupa mereka adalah ibu dan bapa kepada orang yang kita kahwini. Yang perlu kita santuni. Bukan kita jadikan musuh. Bukan kita jadikan orang kata jarakkan lagi pertalian kita antara dia dengan anak. Kita mungkin jadi orang kata penyambung lah kasih sayang mereka. Saya kalau ikutkan nak cerita tentang pengalaman tu banyaklah yang saya lalui sebagai mereka yang berkahwin dengan mualaf. Sekarang dah bukan mualaf kan, mukallaf. Banyak yang saya lalui, banyak yang saya tempuh. Daripada ibu mertua saya tak terima saya, kemudian terima dengan anak-anak apa semua. Alhamdulillah perkara tu berlaku, tapi kita jangan pernah, satu je saya nak pesan dengan sahabat-sahabat semua, kita jangan pernah tinggal Allah dalam apa sahaja keadaan. Diuji walau macam mana berat pun, Allah itu ada selalu bersama dengan kita. Peganglah kepada Al-Quran, peganglah kepada hadis yang disampaikan oleh Rasulullah kita yang tercinta. Okey, saya nak banyak komen. Alhamdulillah petang ni Brother Roger ramai yang bagi apa? Saya tak melihat komen. Bagi komen. Even Haji Muhammad Syahrin pun hari ni saya rasa dia dengar daripada awal sampai akhir. Muhammad Zafran ni salah seorang mualaf yang Brother Roger santuni juga kan? Dia kata saya mula-mula nak peluk Islam pun memang sukar nak dapat perhatian family. Tapi berkat nasihat Abang Roger sendiri, saya slow-slow ikut teknik dia dakwah untuk family. Ujian tu tetap ada tapi jangan kita salahkan Allah sebab Allah sayangkan kita. Alhamdulillah Zafran. Lepas tu saudari Indumati tadi dia cakap I'm interested to be Muslim when I was 13. My parents have beaten up. After 20, seriously I decided to be convert. That time my parents arranged my marriage, but finally Allah opened the door for me. Alhamdulillah, I'm in peace now. Even seberkurang tapi hati dah kenyang. Ini orang kata santapan rohani ni. Alhamdulillah. Lepas tu Brother Khai Arezo ditambah sikit, dia kata salah satu cabaran bagi non-Muslim bila nak memeluk Islam ialah bila family member ugut nak bunuh diri. Ni ada bagi pengalaman Brother Roger sendiri. Kita sentuh lagi, kita ada berapa minit lagi ya? Kita ada dalam 8 minit lagi untuk bersiaran.
nak sentuh sikit apa yang Brother Fai beritahu ni. Dia kata salah satu cabaran bagi non-Muslim bila nak peluk Islam ni ialah bila family member ugut nak bunuh diri. Dalam pengalaman Brother Roger lah selama 7 tahun berdakwah ni, ada tak berjumpa dengan kes yang sebegini? Ada. Betul ada. Ada Memang ada. Di kalangan bagaimana mereka, Brother atasi dia? Okey, sebenarnya ada 1-2 kes je lah, tapi kebanyakan mereka yang kita jumpa sebelum ni dah memeluk agama Islam dan dirahsiakan. Mereka rahsiakan daripada keluarga, dan ada kes tu sampai bukan mereka ugut nak bunuh diri, tetapi mereka pula yang gari anak mereka kat katil pun saya pernah jumpa. Yang wanita ni sendiri nak bunuh diri lah, sampai dia dah kelar dia punya ni semua, terpaksa panggil polis dan sebagainya. Ini I think beginning of baru saya start dakwah lah. Tapi ada seorang sahabat ni, dia memberitahu saya, tapi alhamdulillah lepas tu dah tak ada dah. Sehingga memang ada, cuma pendirian saya kepada dia is that they don't understand. Sebab you see ya, kita kena faham dari kalangan sahabat kita, daripada bangsa-bangsa mereka, macam bangsa Indian, bangsa Cina dan sebagainya, ada di kalangan mereka feel that is a big humiliation to their keluarga. Ya, to dia generasi mereka, bukan keluarga lagi tau, generasi mereka. So bila melibatkan generasi mereka, mereka rasa oh no, kalau dia memeluk agama Islam, he's the first person and I cannot take it. Ya, so kita kena faham. Sebab tu isu dia berlaku di kalangan mereka yang tidak faham tentang Islam. Ya, why? Sebab itu, when we go and bila kita jumpa dengan ibu bapa, saya pernah. Saya nak sentuh sedikit lah. Tahun lepas saya pernah bantu syahadakan 8 orang dalam satu keluarga, Ramadan tahun lepas. Subhanallah. Ramadan tahun lepas ya? Itu masa PKP lagi ke brother? Yes, masa PKP lagi. Masa tu PKP ya, baru saya rasa lepas lockdown kot, kalau tak salah saya. Ataupun masa lockdown lagi. Perangkat PKBB ke apa? Betul. So saya pernah jumpa dengan seorang sahabat yang dia nak memeluk agama Islam dengan isteri dia, dengan anak dia masih 1 tahun. Tu saya pergi, ibu bapa dia ada lagi. Ibu bapa dia tak faham pasal Islam. Mereka cakap, oh you masuk Islam, adakah dia masuk Melayu sekarang? Mereka macam-macam mereka beri. Tapi saya teruskan cerita pasal Islam pada mereka, pada keluarga lah yang nak memeluk agama Islam, ialah anak, mertua dia, dia punya anak dengan dia punya isteri, anak punya isteri dengan anak orangnya 1 tahun je. So lepas saya dah bantu, saya dah cerita pasal Islam panjang lebar. Saya ingat saya ambil masa dekat 3 jam dekat rumah tu. Ya, 3 jam. Bila saya masuk saya tengok macam-macam lah dia punya tentang dia punya barang-barangan yang dia simpan dekat dinding dan sebagainya. So saya dah habis saya dah syahadakan diorang, dan besoknya saya nak bawa diorang pergi register. So bila dalam perjalanan pergi register tu, lepas dah habis register semua, hantar diorang balik. Then next day ayah dia sendiri cakap, tanya saya, dia punya anak yang belum 18 tahun lah, 17 tahun boleh masuk Islam. Saya cakap tak ada masalah, as long as you and your wife say okay, no problem. Ya, so saya pergi jumpa lagi. So saya pergi terangkan pasal Islam semua, bawa dia orang semua sign, ibu bapa non-Muslim yang signkan dia. Then masa ambil gambar tu, dia pun mengikut cara ni. Dia buat tangan dia macam ini. Sama-sama angkat jari lah. Angkat masa ambil gambar tu. Subhanallah. Saya doa. Masa tu saya doa sangat. Saya minta pada Allah, ya Allah berilah hidayah pada ibu bapa dia. So bila saya balik rumah, tak sampai dekat-dekat rumah dah, call daripada bapa dia sendirilah, cakap saya, uncle ni lah, uncle dengan aunty ni, dia cakap in Tamil lah, dia cakap saya dengan isteri saya nak masuk Islam boleh ke? So saya terus memanglah happy sangat. Saya sangat bersyukur pada Allah. Dan daripada situlah dakwah tu, sehingga dia bawa anak dia semua. Sebab tu saya nak bagi tahu ialah we have to make sure that kita explain pada mereka, sebab mereka tidak faham. Ya, sebab di kalangan mereka they feel it's a generation issue. Tapi bila kita break it down and cerita, actually
We are praying to the God that you were thinking that is the God. Sebab mereka tidak faham, dan ramai di kalangan mereka yang masih faham, mereka tahu atau mereka percaya memang ada Tuhan. Memang ada Tuhan. Tuhan yang satu mereka percaya. Memang ada Tuhan ke atas. You tanya sesiapa pun hari ini, who's your God? Dia akan cerita lah macam-macam. But who's God actually? Dia akan cakap ada Tuhan, ada Tuhan. So who's the Tuhan? That is Allah. So bila kita cerita kat dia, baru dia akan faham. Ya, Alhamdulillah. Sebab bila kita nak bantu dakwah ni, it's not a simple process like you go 10 minutes, you finish, you go back. Tak ada. You know, sebab tu kita bila pergi berjumpa dengan non-Muslim ni, I really take my time. Sebab persekitaran tu, ibu bapa dia kena faham. Kenapa orang ni walaupun tak kena mengena dengan ibu bapa, tapi kita explain kat dia. So dia pun faham, okay, this is what Islam is all about. You know, that's why dia ni bukan masuk Melayu. Ya, bila masuk Islam tu, kad tu pun dah tulis dah, you know, Islam. You know, but your race is still Indian. Your race is still Chinese. Your race is still Serani. Your race is still Iban. Everything is the same. Only that you're changing religion. You know, so kena faham. So this is a dakwah, ya. Allahu a'lam. Continue. Okay. Suka saya nak petik sikit kata-kata Brother Roger tadi. Yang berubah hanyalah agama. Tidak kepada bangsa dan tidak kepada keturunan. Nama ayah, nama mak masih sama. Betul tak? Betul. Tidak berubah sikit pun nama keturunan, tapi yang berubah hanya agama sahaja. Mungkin daripada Kristian kepada Islam. Betul, brother ya? Betul. Jadi saya nak baca sikit, izinkan saya baca sikit sebelum kita akhir, sebelum brother Roger simpulkan hari ni punya topik. Kalau kepada sesiapa yang berminat ya nak menyertai kelas yang disediakan oleh Persatuan Inspirasi Mu'alaf, boleh hubungi Ustaz Ali kita, Ustaz Rali Arjunan di nombor 0182230514. Saya ulangi 0182230514. Sila hubungi Ustaz Ali untuk berkenaan pertanyaan kelas, kebajikan semua, insya-Allah. Ustaz Ali ni orang yang kita lantik oleh Persatuan Inspirasi Mu'alaf untuk yang menjaga kebajikan, untuk yang mengambil tahu dari segi pendidikan kepada semua saudara-saudara baru, sama ada yang disyahadahkan oleh Persatuan Inspirasi Mu'alaf sendiri, oleh Brother Roger ataupun Ustaz Ali, ataupun mereka tidak syahadah dengan kita tapi datang kepada kita. Kita ni Persatuan Inspirasi Mu'alaf sendiri amat terbuka dengan semua. Sesiapa saja yang datang dengan niat untuk belajar, niat untuk mengetahui, mengenal tentang Islam, boleh datang kepada kami, insya-Allah. Tak kisah. Even yang berstatus berbangsa Melayu yang lahirnya Islam pun, kalau nak belajar pun boleh. Sebab saya sendiri sebagai orang yang lahir Islam, yang duduk di dalam Persatuan Inspirasi Mu'alaf, saya juga belajar daripada mereka-mereka ini setiap hari. Sebab saya nak kenal macam mana cara-cara kita nak approach orang yang bergelar mu'alaf ni, saudara baru ni. Sebab kita tak boleh nak approach secara agresif. Terus you nak tekankan pasal Islam, terus you nak tekankan pasal menutup aurat. Dia ada cara-cara dia. Saya pernah dulu ditanya ketika ditanya oleh seorang saudara, iaitu Brother Roger sendiri, masa dia dia bertanya tentang Islam pun, dia pernah tanya saya, kenapa dia kata you pakai tudung? Kalau you kata dalam Islam tu wajib pakai tudung, kenapa ada yang tak pakai tudung di kalangan you sendiri? Kalau you kata benda tu stated dalam Al-Quran ke tentang menutup aurat, kenapa kalau benda tu wajib dalam Islam, kenapa tak ni? Ni semua soalan-soalan ni kita kena pandai handle tau. Kalau kita tak pandai handle, tak pandai nak jawab, kita boleh menyebabkan orang tu jauh daripada Islam. Dan cara nak jawab tu kita penuh bil hikmah lah. Penuh dengan hikmah. Bukan penuh dengan kemarahan, kebencian. Bukan, kita tak boleh. Kita kena jawab macam Brother Roger sendiri kata, kita perlu menyampaikan dengan penuh kasih sayang. Bukan dengan penuh kemarahan, dengan penuh agresif. Kita nak tunjuk yang kita, this is Islam. No, Islam is agama yang penuh dengan kasih sayang. Sedangkan Rasulullah sendiri menyampaikan dengan penuh kasih sayang. Betul tak? Saya nak sentuh sikit. Haji Syarim cadangkan, dia kata JAKIM kena buat khutbah Jumaat tentang kehidupan mu'alaf dengan masyarakat Islam. InsyaAllah.
InsyaAllah, moga satu hari nanti ada khutbah berkenaan dengan ni. Dan kita sebagai NGO yang berada di Malaysia ni, kita akan terus memberi kerjasama antara satu sama lain. Okay, brother. Sebelum kita tutup kita punya bicara lockdown 3.0 pada petang ini, setelah Islam, apakah langkah seterusnya? Boleh brother simpulkan sikit. Apakah yang patut dilakukan? Sama ada oleh NGO, ataupun orang individu, ataupun keluarga yang lahirnya Islam, yang berada di kalangan mu'alaf ni, yang berada dalam keluarga Islam. Macam mana keluarga Islam ni sepatutnya menyantuni mereka? Silakan brother. Bismillah. Okey, itu bukan kesimpulan, itu topik yang penuh tu. Topik yang penuh. Maksudnya simpulkanlah sikit lah daripada kita topik hari ni. Tak apa, yang tu kita akan detailkan. Saya nak buat kesimpulan tentang apa yang kita saya present tadi. Yang pertama, daripada segi memeluk agama Islam tu, make sure that you register. Ya, jangan biarkan macam tu. Must register. Dan syahadah kena register. Ya. Yang kedua, sahabat-sahabat kita yang memeluk agama Islam kena faham tentang Islam, kena belajar sama ada memang dengan majlis agama Islam, dan juga kena melalui bimbingan. Bimbingan ini yang soalan tadi yang puan tanya, sister tanya tu. Soalan tadi itu memang ya, bimbingan ini ialah di sekitaran daripada kawasan itu. Orang-orang Islam, mungkin NGO yang dah kenal dah seseorang tu memeluk agama Islam, jangan tanya mereka. Ada seorang tu dia beritahu saya, saya tak nak bantu orang ni sebab bukan saya yang syahadakan dia, bukan organisasi yang saya syahadakan dia. Tak ada. Ya, kerja ni bukan kerja ni orang tu sampai kat kita, sahabat ni sampai kat kita, bermaksud kita harus bantulah. Kan, jangan kita nak tunjuk tangan, oh ini you dah masuk Islam dekat sana, you pergi sana, minta bantuan kat sana. Jangan datang kat sana. Tak ada. Ya, sebab tu bimbingan kebajikan ni semua ialah hak-hak yang sahabat-sahabat Islam kita harus wajib untuk bantu mereka. Kalau tak mampu, sekadar yang mampu tau. Bukan kita peras semua, cuba ni semua bantu dan cakap, Allah aku dah buat semua tapi dia tak ikut lah, apalah. Tak ada. Yang kita mampu buat saja. Mungkin kita ni pakar dalam mengaji, bantulah mengaji, bantu dia untuk mengenal huruf Al-Quran. Ya, kalau kita ni ada ke duit yang lebih tu yang kita nak bagi ke, nak bantu dia ke, bagi kat dia. Kalau mungkin kita boleh bawa dia, bimbing dia, ajar dia macam mana nak solat, subhanallah. Ya, itu dah cukup. Jangan kita nak over yang kita rasa kita nak buat ekstrim, tak ada. Semua orang ada kepakaran mereka. Ya, so ini daripada hak-hak sahabat kita ni boleh. Okey, bimbingan tu sangat-sangat penting. Sebab di kalangan mereka, seperti saya cakap, ada di kalangan mereka yang pergi belajar tentang Islam, sampai hari ini mereka pun tidak tahu kenapa dia solat. Ataupun mungkinlah, may Allah forgive me untuk beritahu ini, mungkin salah, Allahu alam, tetapi this is what is happening. Saya pernah jumpa beberapa sahabat yang pergi kelas sampai 5 tahun, tapi 6 tahun, 10 tahun mereka Al-Fatihah belum fasih lagi, ataupun belum lagi, ataupun mereka pun tak tahu macam mana nak ambil wuduk, ada di kalangan mereka. Tetapi bila kita melihat balik, isunya ialah isu bahasa. Ya, sebab itu saya sangat tekankan dalam bahasa Tamil. Sekarang ni kita ada ramai sahabat kita yang berbahasa Tamil yang kita buat kelas dalam bahasa Tamil. Sebab dia lagi dekat dengan mereka. Dan saya nak bagi contoh ni, ada seorang wanita yang pergi kelas dah bertahun, dia datang kat kita tanya dia kenapa, dan kita start belajar dia dalam bahasa Tamil, subhanallah. Ya, sebab tu bahasa ni sangat penting bagi mereka. Kalau mereka tak faham lah. Kan? Ya, bukan sebab mereka ni, dan ini mungkin ini mungkin daripada kita, that's why bila kita syahadakan seseorang, bantu syahadakan, kita kena memahami dia. Kita kena tahu dia tu bahasa apa, kita boleh ajar dia dan sebagainya. Jangan sebab satu orang je saya kena ajar, I don't think so, saya lagi baik buat as a group. Tak ada. Ya, sebab ini Allah bagi peluang kepada kita. Ya, mungkin di akhirat pertimbangan nanti dia akan panggil kita, mungkin dia akan tarik kita masuk ke syurga. We don't know. Ya, so jangan lepaskan peluang ini. We don't know, because buat dakwah ni is not for fame, it's not for money, it's not for anything, it's for only Islam and Allah. Ya, so we need to understand kenapa we are doing this as a Muslim as well.
Ya, kita duduk kat dunia ini, we are not here, we are not going to be here forever. Kita takkan ada kat dunia ni selama-lamanya. So apa yang kita buat hari ini sebenarnya mencari bekalan-bekalan untuk ke akhirat. Yeah, that's what we are doing. Okay, lagi satu rumusan saya memahami. Okay, lagi satu before I close, very important, sahabat-sahabat mualaf yang berada di situ, yang saya tahu ramai daripada mereka melalui perkara ini, iaitu mereka kena memahami ujian-ujian yang berlaku dalam kehidupan mereka. Ujian-ujian yang berlaku dalam kehidupan mereka ni itu topik yang sangat besar. Ya, ujian-ujian yang kita boleh rumuskan, boleh betul-betul melihat kehidupan mereka dan memeluk agama Islam. Mungkin ujian dari keluarga, mungkin dia diuji daripada kerja, tak ada kerja, dah kerja, lepas tu dia ada kehilangan rumah, kehilangan ini, kehilangan keluarga, macam-macam ujian. So dia kena memahami ujian itu. Dan dia yang penting bila dia faham. Sebab tu bila saya bila saya bantu syahadakan seseorang, saya beritahu lepas syahadah, from today any ujian you just tanda tangan minta pada Allah. Walaupun you tak pandai baca, just say in your bahasa dan aminkan. Ya, it's very simple. Minta pada Allah. There's no hijab. Tak ada hijab. Ya, tak ada hijab. Doa kita, mualaf kita ialah terus pada Allah. Ya, mungkin semua tak dapat. Tapi yang penting kita bergantung 100% cuma pada Allah. Ya, that's a very important thing. Very important thing. So memahami ujian, nanti kita akan sentuh balik. Berusaha dan jangan lupa berusaha. Ya, berusaha itu sangat-sangat penting. Ya, kita kena berusaha untuk diri kita di dunia akhirat. Kita kena berusaha sebagai sahabat mualaf, kita kena berusaha untuk belajar tentang agama. Kita kena belajar tentang untuk kita terus bertakwa kepada Allah, untuk kita terus bertakwa kepada Allah, untuk terus kita meningkatkan keimanan kita kepada Allah. We cannot say I am done with ilmu. No way. No way. Ya, even di kalangan kita hari ini kita pun belajar. Hari ini pun kita ada kelas dan sebagainya, kita ada kelas. Ya, kita ada tadarus Al-Quran, Tadabbur Al-Quran. Bateri nak habis dah, masya-Allah. Okey, dan kita pun belajar. Kita pun belajar setiap kali. Dan don't forget, ini yang saya nak sentuh kepada sahabat-sahabat kita, yang supaya kita memahami segalanya, dan yang paling penting sekali kita ingin dalam proses tu kita mengenal siapa itu Tuhan. Ya, kita mengenal Tuhan dan kita terus mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, mengesakan Allah. That's the only thing. The moment you dah reach kat tahap tu, subhanallah, everything you buat you akan bergantung kepada Allah. Ya, I know everyone mualaf-mualaf kita yang tengok lepas ni, sahabat Islam yang tengok, yang akan tengok lepas ni, kita fikir-fikirkan kehidupan kita hari ini. Okay, why are we doing this? Apakah ujian yang berlaku dalam kehidupan kita? Dan setiap ujian ada hikmah, ada hikmah, ada hikmah. Don't worry, Allah is not going to test you and just leave you like that. No way. Allah is testing you to bring you to a better height, to give you more barakah. Ya, kita kena faham. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah, Allahu a'lam, semoga Allah memberi sedikit ilmu ni yang saya kongsikan. Mungkin ada ujian hari ini, satu hari 1 jam kita diuji, tak boleh buat online dan sebagainya. Tapi sepatutnya kita bersama-sama dengan Ustaz Ali kan, bertiga hari ni sebab kita so setiap tu ada hikmah. Ya, insya-Allah, semoga Allah permudahkan kita. Dan saya doakan pada setiap mualaf, setiap sahabat mualaf yang menonton ni, ya, semoga Allah permudahkan, Allah limpahkan rezeki dan Allah sentiasa menjaga anda semua, semua mualaf kita di dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin.